أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan. Moga-moga Allah kurniakan keampunan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kasih sayangnya. Insya-Allah taala amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin muslimin muslimat kekasih Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit peringatan. Moga-moga peringatan tersebut memberikan suatu pengajaran kepada kita, suatu peringatan kepada kita, suatu panduan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sudah pastilah peringatan yang terbaik adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hati kita akan kering. Hati kita akan kontang. Hati kita akan gersang bila mana hati kita jauh daripada peringatan Allah dan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Siramlah hati kita, siramlah iman kita dengan ingatan daripada Allah, dengan ingatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang ianya merupakan baja yang terbaik, perkara yang sangat terbaik yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni berkaitan dengan kedua-dua, yakni Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Tuan-tuan pun dah selesai menunaikan tanggungjawab yang disebutkan yang heboh dalam minggu ini daripada hari Sabtu yang lalu berkaitan dengan pemilihan. Ya, semua dah memilih, semua dah jadi pakar-pakar belaka. Ya, kenapa kita katakan pakar belaka? Semuanya menganalisis segala apa yang berlaku daripada 19 hari bulan November sampai angkat sumpah. Semua jadi pakar. Ini tak kena, ini betul, ini salah dan sebagainya. Alhamdulillah, perkara tersebut telah selesai. Dan kita telah pun menunaikan tanggungjawab kita. Ya, masing-masing tengok jari, ya. Tengok satu je berinainya. Teringin juga nak berinai banyak lagi. Tu terpulanglah, pandai-pandailah berkira elok-elok. Ya. Nak berinai lebih, berkira elok-elok. Bincang baik-baik. Ya. Ni dapat satu je inai kan, hitam tak tu. Kalau merah okey juga, ni hitam. Ya. Mula celup tu okey lagi. Semakin lama semakin hitam. Sampai viral pula. Bukan sekat jari hitam, dengan orang sekali hitam habis semua. Ya. Okey, baik. Itu apa yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku. Yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ingatkan pada pagi ini untuk saya dan untuk semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita nak tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan. Kita ambil satu kisah, satu contoh
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58. Kita sebagai orang Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, tengok apa yang Allah pesan kepada kita, tengok apakah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi pada kita. Itu di antara perkara yang sangat penting. Sebagai seorang Islam, ini yang kena tengok. Ini yang kena hadam. Apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Dalam ayat ini, dalam ayat 58 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan amanah. Amanah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Yakni apa maksud di sini? Kamu sebagai seorang yang telah dilantik oleh Allah, yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Allah beban di atas diri, di atas bahu, di atas tanggungjawab seorang pemimpin itu, Allah telah letakkan satu amanah. Bila sebut tentang orang Islam, dia kena fikirkan hubungan dia dengan Allah. Bukan hanya sekadar hubungan dia dengan manusia. Bahkan pertama sekali dia kena ingat, hablum minallah. Hubungan dia, kaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai manusia ini, apa saja kita jadi pun, ingat hubungan kita dengan Allah. Bukan hubungan kita dengan manusia semata-mata. Walaupun kita lihat kepimpinan itu lebih tinggi, tengok yang lebih kecil, skopnya lebih kecil lagi. Sebagai contohnya, kerajaan dalam keluarga kita, kerajaan dalam institusi kekeluargaan kita. Kenapa kerajaan kecil ini kita sebut? Kerana sebelum mendirikan rumah tangga, kena faham terlebih dahulu masing-masing antara suami dan juga isteri, kena faham tanggungjawab masing-masing. Kena faham amanah yang digalas oleh seorang suami, amanah yang digalas oleh seorang isteri. Ini adalah sebagai asas dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita ini menanggung amanah yang ditaklifkan oleh Allah, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bahu masing-masing. Bila mana masing-masing faham, ya Allah, di atas belakang aku ini, di atas bahu aku ini, di tangan aku ini ada amanah. Amanah tersebut aku wajib sampaikan kepada ahli dia. Sudah pastilah sebagai seorang suami, amanah yang dia pegang, amanah yang ada di atas bahu dia adalah tanggungjawab dia kepada isterinya dan tanggungjawab kepada anak-anaknya. Manakala sebagai seorang isteri pula sudah pasti di atas bahunya, di atas genggaman tangannya, tanggungjawab kepada suami dan tanggungjawab kepada anak-anak. Pada masa yang sama juga, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sudah pasti juga ianya sebagai seorang anak, ingat juga tanggungjawabnya kepada kedua ibu bapanya. Daripada sekecil itu lagi, kerajaan kecil itu lagi telah diletakkan kepada kita amanah yang cukup besar. Amanah yang sangat besar yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita. Sebab itulah disebutkan berkaitan dengan kepimpinan ini, ianya bukan sebagai satu kemuliaan, sebaliknya ia sebagai satu tanggungjawab ataupun taklif yang wajib ditunaikan. Sebab itulah kalau kita lihat dalam sejarah berkaitan dengan bagaimana Khulafa ar-Rashidin, tengok bagaimana Khulafa ar-Rashidin dilantik.
dibawa oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengemukakan pandangan, mengemukakan mereka ini sebagai pemimpin, dilantik. Bukan dipinta. Sebab itulah kita dalam kehidupan kita ini, kita ada pilihan. Maknanya kita berikan contoh tadi berkaitan dengan suami, berkaitan dengan isteri, kita memilih untuk mendapatkan tanggungjawab tersebut. Jadi bila mana kita faham tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang isteri, maka masing-masing menjalankan tanggungjawab tersebut sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita. Allah perintahkan kita tunaikan amanah. Lakukan amanah. Amanah tersebut adalah tanggungjawab yang duduk atas bahu kita. Di atas tanggungjawab kita, kita kena sampaikan amanah tersebut, kena sampaikan tanggungjawab tersebut kepada orang yang memberikan kepada kita kepercayaan, yang diberikan kepada kita tanggungjawab. Bukan makna katanya Islam ini nak mengenepikan berkaitan dengan suasana politik dalam Islam, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanggungjawab. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan. Ingatan yang macam mana? Pertama sekali Allah sebut dalam ayat, tunaikan amanah. Amanah ini datang daripada mana? Sebagai tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, tak kiralah peringkat mana sekalipun, daripada keluarga ke atas sampai ke atas sekalipun, Allah Subhanahu wa taala dah sebutkan tunaikan amanah. Berpunca daripada mana amanah itu? Sudah pasti berpunca daripada janji yang telah diberikan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, tunaikan amanah. Terutama sekali bila mana kita memberikan suatu janji kepada seseorang untuk dilaksanakan perkara berkenaan, maka sudah pastilah orang itu akan menanti akan amanah, akan janji, akan apa yang telah dijanjikan di mana. Amanah untuk menyampaikan apa yang telah dijanjikan. Mungkin tuan-tuan ingat khutbah Jumaat semalam. Khutbah Jumaat. Tajuk apa khutbah Jumaat? Tak tahu ni confirm Lena ni. Apa khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat. Semalam. Berkaitan dengan apa? Hindari sifat munafik. Daripada mana datangnya sifat munafik? Nabi SAW menyebutkan apa? Berkaitan dengan ayatul munafik salasah, kata Nabi. Tanda munafik itu 3. Pertamanya, iza hadatsa kadzaba. Mana datangnya berkaitan dengan sifat munafik? Bila mana iza dia bercakap, kadzaba, bohong. Iza wa'ada akhlafa. Bila mana dia berjanji, dia mungkir janji. Idza tumina khana, bila mana diberikan amanah, khianat dia terhadap amanah tersebut. Maka ini datangnya berkaitan dengan nak menyebutkan tentang al-amanah ini, bila mana tidak melakukan 3 perkara yang disebutkan tadi. Maknanya dalam kehidupannya, dia bercakap, dia berbohong, dia berjanji, dia mungkir, dia diberikan amanah, dia khianat terhadap amanah tersebut. Maka ianya disebutkan oleh Nabi SAW kategori orang munafik. Ini yang disebutkan pesanan-pesanan daripada Allah, pesanan-pesanan daripada baginda SAW untuk kita sebagai manusia akhir zaman yang dikatakan berkaitan dengan apa? Manusia-manusia yang berada di penghujung usia dunia. Tengok balik berkaitan dengan yang dikatakan oleh baginda SAW. Suasana akhir zaman, dunia berada pada penghujung usia dia. Pernah disebut berkaitan dengan suatu artikel ataupun berkaitan dengan video. Tuan-tuan tengok apa yang sedang berlaku di Al-Haramain sekarang, di Makkah dan di Madinah Al-Munawwarah. Tengok balik apa yang berlaku. Suasana yang berlaku di kota Makkah dan di kota Madinah Al-Munawwarah. Tengok balik apa yang sedang berlaku sekarang.
Walaupun sekarang ni sibuk dengan Qatar. Sibuk dengan Qatar sekarang. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sampai habis. World Cup-nya. Tak ada masalah. Balonlah. Tapi subuh jangan tak bangun. Tengok tak ada masalah. Tapi tengok balik berkaitan dengan sekarang ini apa yang berlaku di kota suci umat Islam di Makkah dan di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun sehari 2 hari lepas kita dengar berkaitan dengan Jeddah, ya, mengalami banjir. Negara yang kita sebutkan Kontang dan sebagainya berlakunya banjir. Ditunjukkan video Kaabah di Pancuk Mas yang sebelum ni tak pernah tengok air turun melalui Pancuk Mas. Banjir di kota Jeddah. Ini apa ni? Berkaitan dengan tanda-tanda dunia ini berada di akhir zaman. Bukan nak cerita tentang nak kiamat dah, tidak. Ingatan kepada kita. Yang disebut oleh Nabi juga berkaitan dengan sungai Furat yang semakin mengering sekarang ini, bila mana paras air sungai Furat tersebut semakin menurun, menimbulkan apa? Keluar daripadanya kota-kota yang terdahulu muncul daripada dasar sungai Furat. Bangunan-bangunan kerajaan terdahulu keluar macam mana? Sebab air sungainya semakin menyusut, semakin mengering. Sebab itulah Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW menjadi peringatan yang sangat ampuh, yang sangat penting sebagai seorang Islam. Untuk apa? Nak siram hati kita ini yang sering kali kadang-kadang kontang daripada peringatan Allah, daripada peringatan Nabi SAW. Patah balik ke Malaysia. Apa yang nak disebutkan tentang ingatan tersebut? Tentang amanah yang disebutkan dalam khutbah Jumaat saya katakan tadi, berkaitan dengan hindari sifat syirik itu, sifat munafik itu melalui 3 perkara yang diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bila mana bercakaplah sesuatu perkara yang benar. Bercakap elok ni, bercakap benar ni tanda orang yang beriman dengan Allah, tanda orang yang beriman dengan hari akhirat. Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang ni saya dah cerita dah yang lalu. Ini tanda orang mukmin. Tanda orang Islam, tanda orang yang ada padanya kebaikan, ada padanya tentang perkara yang disebut berkaitan dengan baiknya seseorang itu adalah bila mana dia bercakap falyaqul, yang disebutkan oleh Nabi, falyaqul khairan, bercakaplah sesuatu yang baik, au liyasmut, ataupun dia akan diam. Perkara ini kita boleh lihat, kita boleh tengok, dan bila mana diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayai kamu. Sebab tu saya katakan tadi, mana datangnya tanggungjawab? Bila tanggungjawab itu ada, daripada mana datang tanggungjawab tersebut? Daripada sesuatu yang orang lain percaya kepada kamu untuk kamu jalankan, untuk kamu adakan, untuk kamu buat kepada orang yang telah kamu berikan janji kepada mereka. Sebagai seorang Islam, kita kena tengok benda ini. Kita kena tengok. Kenapa kita kena tengok? Ini peringatan kepada kita. Mungkin kalau tuan-tuan tengok berkaitan dengan dalam peristiwa 19 November itu, berkaitan dengan kadar penduduk Malaysia yang layak mengundi adalah 21 juta orang lebih. 21 juta. Kena tengok juga. Jangan tak tengok-tengok juga. Peratusan Melayu dikatakan peratusan yang paling rendah keluar mengundi. Berbanding dengan Cina, 98% lebih.
Melayu kat saya lebih kurang dalam 70% kat saya. India lagi ramai daripada Melayu. Ya. Apa kesannya ni? Dia kesannya cukup banyak. Kesannya cukup banyak. Ya. Tak payahlah nak salahkan 18 ke dan sebagainya. Tak payah salahkan. Yang penting sekali berkaitan dengan bagaimana, ke mana lagi orang Melayu kita, yang kita di Malaysia ni lusuh orang Melayu, orang Islam. Ke mana orang Islam kita pergi? Tak keluar mengundi. Ini bukan cerita politik. Ini cerita berkaitan dengan nak fahamkan tentang kepimpinan. Tukar nama kepada kepimpinan. Nak tentukan arus kepimpinan negara, mana pergi orang Melayu? Yang namanya sebagai tanah Melayu. Orang Melayu pergi ke mana? Untuk menentukan hala tuju negara kita sendiri. Itu kesedaran yang perlu. Tambah-tambah dengan adanya usia 18 tahun yang layak untuk mengundi. Apa tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah nak pastikan anak-anak balik mengundi? Itu contoh paling mudah. Jangan kita jadikan, alam tak payahlah mengundi ni, apalah mengundi tak payah. Jangan. Bila tengok data macam ni, tengok balik data macam ni, kita rasa apa? Kita rasa di mana kedudukan kita sebagai seorang Muslim yang nak menentukan tahap kepimpinan negara kita. Sengaja saya nak berkongsi. Ni bagi negeri Melaka. Tuan-tuan Parlimen? Tangga Batu? Oh, Tangga Batu. Parlimen Tangga Batu. Bila orang sebut ni orang Melaka ni hebat, nama-nama tempat cukup hebat. Tangga Batu. Teluk Emas main. Sini, Tanjung Minyak. Telaga minyak kat mana? Mam. Telaga minyak kat mana? Tanjung Minyak. Hebat kita. Okey? Kenapa saya nak sebutkan begini? Berkaitan dengan fakta yang perlu kita tahu, yang perlu kita tengok sedikit sebanyak tentang fakta tersebut. Parlimen tuan-tuan, jumlah penduduk yang layak mengundi adalah 100,000 tuan-tuan. 115,000. 115,000. Okey, 115,000 adalah pengundi yang layak mengundi di Parlimen Tangga Batu. Baik. Yang seusia-usia yang berada yang awal-awal 18 hingga 20 seramai 8,428 orang. Ini data ni kadang kita tak tengok pun. Kita pun tak tahu penduduk apa ni Tangga Batu berapa ramai, kita tak tahu. Ya. Kena ambil tahu tuan-tuan, kena ambil tahu juga. Sengaja saya nak sebut yang usia 90 ke atas, agak-agak ada tak di Parlimen Tangga Batu ni? 90, usia 90 dan ke atas. Ramai tuan-tuan. 217 orang. Ya, 217 orang. Yang paling ramai dalam kalangan Tangga Batu ini, yang usianya adalah 21 hingga 29 tahun. Seramai 28,848 orang. Itu di antara yang teramai dari sudut umur. 21 hingga 29 adalah daripada kalangan usia 21 hingga 29 yang berjumlah 28,848 pengundi. Saya tak tahulah pada bahagian mana yang tak keluar mengundi ini. Yang tak keluar mengundi bahagian mana? Wallahu'alam. Jadi maknanya nak sebutkan di sini, itu belum kita pecah dari sudut apa? Belum pecah dari sudut bangsa, agama dan sebagainya. Kenapa saya nak sebutkan begitu? Sebab ini penting dalam nak mencorakkan negara kita. Nak kena pastikan berkaitan dengan tanggungjawab untuk mengelola, memimpin yang dikatakan umat Islam ini daripada kalangan yang kita perlukan untuk membawa kita kepada apa? Memimpin nak bawa kita ke mana ni? Kita nak pilih pemimpin boleh bawa kita ke mana? Boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Ya? Jadi tuan-tuan pandai-pandailah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita.
Kerana apa? Manusia ini, yang dikategorikan manusia ini, Allah dah kategorikan manusia. Allah sebut dah bahawasanya berkaitan dengan tanggungjawab untuk mengimarahkan dunia ini, mengimarahkan bumi dan langit ini. Allah dah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah bagi tahu, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah ini kepada langit, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, wal jibal, dan gunung ganang. Fa abaina an yahmilnaha. Segala-gala makhluk Allah yang besar ini, langitnya, buminya, gunung ganangnya, semuanya enggan nak memikul tanggungjawab tersebut. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Segala bumi, langit, gunung ganang ini tak mampu untuk menanggung tanggungjawab yang diberikan oleh Allah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu. Akan tetapi Allah kata wa hamalaha al-insan. Akan tetapi pada ketika itu manusia muncul sanggup untuk memikul amanah tersebut. Bila mana diberikan amanah, maka hendaklah ditunaikan amanah tersebut sesuai dengan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menakutkan pemimpin, kerana pemimpin Nabi dah sebutkan dengan begitu special. Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, kedudukannya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Bukan makna kata bila sebut pemimpin semua jahanam belaka, tidak. Bila sebut pemimpin, ruang yang diberikan oleh Allah, ruang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang Nabi sebut berkaitan dengan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pemimpin yang adil salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mendapat lindungan Allah pada hari kiamat kelak, yang tidak ada padanya naungan melainkan naungan Allah. Satunya daripada 7 berkenaan yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Makna katanya nak menyebutkan bukan nak menakut-nakutkan, tetapi perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jadikan ianya jabatan untuk mendapatkan redha Allah. Bila diberikan peluang untuk memimpin, pimpinlah. Bila diberikan peluang untuk menunaikan tanggungjawab, tunaikanlah. Bila mana diberikan peluang untuk menunaikan janji, tunaikanlah. Kerana ianya menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemimpin, tunaikanlah apa yang telah diberikan kepada kamu sebagai amanah yang ianya sudah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup risau bila mana sesuatu yang nak tanya. Ya? Jangankan besar-besar. Roblox kan? Ni Roblox. Selalu tadi dekat Malim ada Roblox kan? SGR. Boleh tak tahan tak apa. Kalau boleh tahan tu dia mula gelabah. Dia nak tanya apa pula ni? Raba-raba pula, dompet pula tak bawa. Peluh jantan, segala peluh keluar. Tengok-tengok dekat cermin pula. Rotek pula mampus pula. Kalau tak tanya tak apa. Kalau orang tanya ni, ya Allah. Tengok. Rotek mati. Lesen pula tak bawa. Tak pakai tali pinggang keledar pula tu.
Itu manusia nak tanya kita tu. Belum Allah tanya lagi. Belum malaikat tanya lagi kepada kita berkaitan dengan apa yang telah ada pada kita. Semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Pertanyaan tersebut dah bocor. Dah sebut dah berkaitan dengan apa yang akan ditanya. Nabi dah sebut berkaitan dengan bila mana kita berada di mahsyar nanti. Tidak akan bergerak kaki kita ini sebelum Allah tanya. First kali Allah tanya berkaitan dengan apa? Umur kita. Allah tanya umur kita. Allah tanya umur, Allah tanya harta, Allah tanya ilmu. Allah tanya. Salah satu daripada perkara kedua, Allah akan tanya tentang mal, tentang harta kita. Daripada mana datangnya harta tersebut. Bukan sekadar datang sahaja. Ke mana harta tersebut kita belanjakan, Allah akan tanya. Jangan kita kata, ni harta aku. Harta segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertanggungjawabkan untuk buat apa? Menguruskan harta tersebut. Maka persoalan-persoalan ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira sama ada ianya kecil ataupun besar, ianya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Sebagai nak menyatakan kepada kita sama ada kita ini menunaikan tanggungjawab ataupun tidak menunaikan tanggungjawab. Maka ini pesanan untuk saya dan untuk semua. Sebab kita bermula tadi, di awal tadi, berkaitan dengan bila mana kita diberikan amanah, ingat dalam hati kita, ianya merupakan satu taklifan, satu tanggungjawab yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas bahu kita. Tanggungjawab tersebut sudah pasti tanggungjawab akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab dan amanah tersebut. Kerana Allah sebutkan apa? Mukmin yang nak berjaya ini kata Allah, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yakni berkaitan dengan ciri orang mukmin yang berjaya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah serta janji. Amanah seorang suami kepada seorang isteri. Balik nanti cek balik surat nikah. Tak ada surat nikah, tak ingat dia punya teks dia, tanya imam. Imam hafal. Cek balik, buat checklist balik. Satu. Ada checklist dia. Balik cari surat nikah. Tengok balik. Dia ada berkaitan dengan khutbah dan sebagainya. Baca balik tengok. Refreshkan balik. Sebab apa? Akan ditanya. Antara soalan akan ditanya daripada tanggungjawab tersebut. Daripada tanggungjawab itulah akan ditanya sejauh mana kita telah menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sedarkan balik diri kita. Ingatkan balik diri kita. Oh, dekat bahu aku ni banyak amanah lagi yang wajib aku tunaikan. Itu peringatannya. Peringatan sedar balik, aku ni sebagai suami. Apa lagi tanggungjawab aku sebagai seorang suami kepada seorang isteri? Seorang isteri pula di dapur, ya. Apa lagi lah tanggungjawab aku sebagai isteri yang tidak aku tunaikan kepada suami. Sedarkan pula anak-anak, apa tanggungjawab anak-anak terhadap ibu dan ayah. Bila mana kita pun masih lagi ada ibu dan ayah sebagai contohnya, ingat balik. Apa tanggungjawab kita terhadap ibu dan ayah kita. Semua ini saling berkait. Semua ini saling berkait. Sama ada tanggungjawab yang nak dipegang, yang nak dibawa, yang nak diletakkan di atas bahu itu, sama ada kecil ataupun besar, ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang wajib ditunaikan. Yang penting, kita kena sedar di mana kedudukan kita. Bila kita faham di mana kedudukan kita, di mana tanggungjawab kita,
maka pada ketika itu barulah kita akan mengorak langkah untuk membetulkan, untuk menambah baik apa tanggungjawab yang wajib kita tunaikan. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita tak ingat, kadang-kadang kita terlalai di atas tanggungjawab kita terhadap orang yang berada di bawah tanggungjawab kita untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan. Kita terlupa. Bila kita terlupa, barulah kita kena ingatkan diri kita balik. Ingat tentang ingatan Allah, ingatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang amanah dan juga janji yang telah ada di atas bahu masing-masing. Kalau bila bincang berkaitan dengan tanggungjawab yang kecil-kecil, suami, isteri, anak-anak, belum lagi naik kepada tanggungjawab peringkat yang lebih tinggi. Banyak lagi yang akan dipersoalkan. Sebab itulah menyebutkan berkaitan dengan kepimpinan itu bukannya suatu kemuliaan, sebaliknya ianya merupakan suatu tanggungjawab. Kalau faham ianya sebagai tanggungjawab, jalankanlah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau suami dan isteri faham ianya tanggungjawab tersebut yang diletakkan oleh Allah dan Rasul di atas bahu masing-masing, maka masing-masing akan merasakan ianya sebagai kewajipan yang mesti dilakukan. Tidak dapat tidak mesti dilakukan dengan semampu yang mungkin, dengan sedaya yang mungkin. Jangan terus mengabaikan tanggungjawab tersebut. Tak kiralah apa jua keadaan sekalipun, tunaikan semampu yang mungkin, tunaikan sedaya yang mungkin. Yang penting kita jalankan tanggungjawab kita, jalankan amanah yang diberikan kepada kita, jalankan sejauh mana berjayanya ataupun tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dah usaha, yang penting kita dah ikhtiar untuk menjadikan kita menjalankan tanggungjawab yang telah diletakkan di atas bahu kita. Kita jalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Kalau masing-masing boleh menunaikan tanggungjawab masing-masing, insya-Allah dunia ini akan jadi aman. Masing-masing menjalankan tanggungjawab masing-masing. Menjalankan tanggungjawab sesuai dengan posisi masing-masing. Keeper, kawasan keeper saja, jangan pergi sampai ke gol sebelah sana. Maknanya dalam bola sepak tu pun sama juga. Kau tak masuk kawasan orang lain lah, kau jaga kawasan kau jadilah. Ini keeper nak tukar jadi striker pula, marahlah striker. Bergaduh dekat padang. Kau jaga gawang kau jadilah, kau pergi nak skor, apa ceritanya? Jaga kawasan masing-masing. Bila jaga kawasan masing-masing, insya-Allah tanggungjawab yang kita tunaikan, moga-moga ianya akan mendatangkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jalankan tanggungjawab, yang penting pastikan kita menjalankan apa yang telah diletakkan di atas bahu kita untuk sama-sama kita jalankan, untuk pastikan amanah ini, tanggungjawab ini, janji ini akan dilaksanakan untuk membebaskan kita daripada apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat munafik. Sebab Allah kata apa? Orang munafik ini akan diletakkan di mana? Fi darkil asfali minan nar. Duduk di bawah tu. Dalam neraka itu di bawah sekali. Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak nak ingatkan saya, nak ingatkan semua tentang tanggungjawab. Tanggungjawab kita ni besar. Tanggungjawab kita besar. Besar tanggungjawab ini bila mana seseorang itu ingat ini merupakan amanah Allah. Baru dia akan rasa besar. Kalau dia merasakan tanggungjawab ini hanya dia manusia dengan manusia sahaja, dia takkan pandang amanah dan janji ini sebagai sesuatu yang besar, yang perlu ditunaikan, yang perlu dilaksanakan. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ianya sudah pasti
akan dia jalankan dengan sebaik mungkin, dengan sedaya mungkin, dengan seikhtiar mungkin untuk memastikan apa yang dijanjikan, apa yang telah diamanahkan, disampaikan dan diberikan kepada ahli dia, kepada orang yang layak, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan amanah dan juga janji tersebut. Moga-moga ada manfaat untuk saya dan untuk semua. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak nak memberikan ingatan kepada kita, nak mengingatkan kepada kita tentang tanggungjawab kita, terutama sekali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, masing-masing atas bahu masing-masing membawa tanggungjawab, membawa amanah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap batang tubuh kita untuk kita tunaikan, untuk kita jalankan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Bukan hanya sekadar kita lakukan begitu sahaja tanpa memikirkan ianya sebagai tanggungjawab daripada Allah, tanggungjawab daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.